Muslimat dirahmati Allah, lebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita, masih lagi pada membicarakan makna dua kalimah syahadah secara ringkas. Pada sesi yang lalu kita telah menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, bahawasanya makna la ilaha illallah ialah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain daripada Allah. Dan kerana itulah kata pengarang yaqtadi annahu la yastahiqqu ahadun ay yu'bada illallah, kerana Allah Taala lah yang menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Justru itulah membawa kepada kefahaman bahawasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia adalah pencipta sekalian alam ini. Dia adalah pencipta sekalian makhluk ini. Sama ada makhluk itu dalam bentuk jisim, badan kita, sama ada jisim yang kathif. Kena ingat jisim yang kathif iaitu jisim yang kita boleh pegang dengan tangan, seperti batu ataupun kayu. Dan juga jisim yang latif yang kita tak boleh pegang dengan tangan, seperti udara dan cahaya. Maka takrifan jisim ialah, sebahagian ulama dia tidak membezakan di antara makna jisim dan jirim. Maka sebahagian ulama memberi takrifan jisim dan jirim itu makna dia ialah alladhi yamla'ul faragh ataupun ma yamla'ul faragh, setiap sesuatu yang dia memenuhi ruang yang dan lapang, ruang yang kosong dan lapang. Seperti tangan kita sekarang ni, tangan ni dia berada di suatu ruang. Bila kita pindahkan tangan ni ke kanan atau ke kiri, maka dia memenuhi ruang. Setiap sesuatu yang memenuhi ruang tu kata ulama ialah jisim ataupun jirim. Sebahagian ulama kata jisim makna dia ialah ma tarakkaba min jauharaini fa akthar, apa yang dia bersusun daripada dua juzuk, dua jauhar atau lebih. Maknanya kalau kita kata satu jari kita sekarang ni dia tersusun daripada banyak juzuk, banyak sendi, banyak anggota, banyak daging, banyak juzuk-juzuk yang tertentu sehingga dia membentuk satu jari. Maka kalau seluruh tubuh kita ini of course lebih banyak juzuknya sehingga membentuk suatu bentuk yang kita panggilnya sebagai jisim. Maka jisim adalah ciptaan Allah. Begitu juga sifat jisim. Sifat jisim itu seperti apa? Warna, seperti rasa dia lembut atau keras, seperti dia itu besar atau kecil, saiznya, ukurannya, bentuknya, rupanya. Itu adalah sifat bagi jisim yang dipanggil dalam ilmu akidah sebagai a'rad ataupun arad. Arad itu adalah wasful jisim ataupun sifatul jisim. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah Ta'ala dia yang menciptakan jisim-jisim dan dialah yang menciptakan sifat-sifat jisim, dan dia berfirman laisa kamitslihi syai', dia tidak menyerupai sesuatu pun. Maka Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Allah Ta'ala bukan seperti jisim yang besar seperti gunung atau jisim yang kecil seperti habuk, bukan jisim yang kathif seperti tubuh badan kita. Ada anggota badan, ada saiz, ada ukuran, ada bentuk, ada segi. Dan Allah juga bukan bersifat dengan sifat jisim seperti berwarna, seperti ada anggota badan dan sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada makna syahadah yang kedua, kata pengarang wa makna Muhammadur Rasulullah. Bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau kita kata makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya ialah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu, iaitu aku tahu dan aku yakin dan aku ucapkan dengan lidahku bahawasanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi di sini bila disebut wa makna Muhammadur Rasulullah, kerana diambil daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka makna Muhammadur Rasulullah apakah dia? Kata pengarang anna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalq. Kata pengarang, dan makna Muhammad itu adalah utusan Allah
ialah kita mengiktiraf. Kita tahu dan kita yakin dalam hati kita dan kita iktiraf dengan lidah kita bahawasanya insan yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang daripada Bani Hashim, yang ia daripada Quraisy, dan dia itu adalah Abdullah dan ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian makhluk. Bila sebut ila jami'il khalq, yakni al-ins wal jin, iaitu manusia, sekalian manusia dan jin. Bila sebut semua makhluk dekat sini, maknanya kepada sekalian makhluk yang ia mukallaf, yang terdiri daripada manusia dan juga jin. Baik. Bila kita sebut kalimah Muhammad dalam kalimah syahadah, kita dah bentang juga sebelum ni tentang masalah penggunaan apa yang dipanggil sebagai kunyah Nabi. Kalau seorang tu dalam dua kalimah syahadah, dia tak boleh mengucap Muhammad dengan ha pedas. Dengan ha pedas. Okey, dan kita dah sebut bahawasanya dua kalimah syahadah, para fuqaha menyebut tidak disyaratkan orang yang nak memeluk agama Islam untuk dia mengucap dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab. Tak disyaratkan. Okey, maknanya kalau dia mengucap dalam bahasa Melayu pun boleh, kalau dia mengucap dalam bahasa Inggeris pun boleh, kalau dia ucap dalam bahasa Tamil pun boleh, kalau dia ucap dalam bahasa Mandarin pun boleh, tak kiralah bahasa apa sahaja pun, as long as membawa kepada makna tiada Tuhan melainkan aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka sah dua kalimah syahadah dia. Dan jika dia asal bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia mengucap dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, maka sah dia punya dua kalimah syahadah, maka dia dikira sebagai seorang yang telah pun Muslim. Okay. Cuma concern fuqaha adalah pada beberapa perkara. Antaranya ialah pada lafaz kalimah Muhammad. Ini yang penting. Okay. Ini yang penting. Kalimah Muhammad. Kerana kita sedang mengiktiraf seseorang yang khas. Kita mengiktiraf seseorang yang khas. Maka bila kita mengiktiraf seseorang yang khas, maka mestilah disebut suatu kalimah kata nama yang khas bagi dia, yang merujuk kepada dia, bukan kepada selainnya. Okey. Maka bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bererti kita sedang mengiktiraf Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Okay. Kalau seseorang disebut kalimah Muhammad dengan lafaz yang salah, dengan lafaz yang salah, okay. Kerana bahasa Arab ni dia bukan seperti bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni, bahasa Melayu pun pada asal suatu ketika dahulu adalah suatu bahasa yang sangat menekankan kepada sebutan yang betul. Sangat menekankan kepada sebutan yang betul. Sebab tu bahasa Melayu dulu guna tulisan Jawi. Sebab tu bahasa Melayu dulu guna tulisan Jawi. Kerana tulisan Jawi itu apabila kita pinjam kalimah daripada bahasa Arab, maka kita akan kekalkan kalimah bahasa Arab tu dalam bahasa Arab. Contoh macam masjid. Dalam masjid. Contohnya kita akan kekalkan dengan wazan masjid tu. Kalau kalimah Muhammad, kita akan kekalkan mim ha mim dal. Tapi masalahnya bila kita dah rumi sekarang ni, zaman sekarang zaman rumi, ada sebahagian besar daripada generasi yang anak-anak kita ni, generasi adik-adik kita ni yang bawah ni, mungkin generasi anak, mungkin generasi adik, mungkin generasi cucu kita ni, dah ada ramai yang tak boleh untuk membaca daripada Jawi. Tak kiralah Jawi lama ke Jawi baru. Dan sebahagian daripada mereka yang boleh baca Jawi baru, mereka tak boleh baca Jawi lama. Kalau kita ajar bahasa Arab, kita minta dia orang beli kamus Al-Marbawi. Kamus Marbawi ni dia dalam tulisan Jawi. Maka mereka tak boleh nak baca Jawi yang lama. Jawi baru dia boleh baca, Jawi lama dia tak boleh baca. Maka hendaklah seseorang yang berbangsa Melayu, setelah dia habis fardu ain ni, janganlah dia lupakan juga untuk memantapkan penguasaan Jawi dia, especially Jawi yang lama. Kenapa? Kerana kitab-kitab para ulama kita meskipun telah dirumikan, okey, tetapi untuk memelihara keaslian kitab-kitab tersebut,
Sebab esok kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ni. Dan kita akan meninggalkan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau mereka ni tak boleh baca jawi, rugilah. Kalau mereka tak boleh baca jawi, rugilah. Kerana khazanah-khazanah ilmu orang Melayu ni ada banyak sebenarnya. Yang tak dijumpai pun ada. Yang disorokkan pun ada. Kadang-kadang nak cari kitab jawi, kitab ulama' kita lama-lama kena pergi Universiti Belanda lah, kena pergi Universiti kat London lah, dan sebagainya kan. Maka di situ kita kena faham, betapa pentingnya jawi ni. Okey, kembali kepada permasalahan. Jadi bila seseorang tu dia tak boleh sebut Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan, dia tak boleh sebut, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu syahadahnya itu, kalimah Muhammad itu mesti dikekalkan dengan lafaz yang betul. Ada kata aku naik saksi bahawasanya Muhammad dengan ha bulat. Okey, bila dia guna kalimah ha bulat, bila dia guna huruf ha bulat, maka lari makna. Lari makna. Okey, lari makna. Baca Al-Quran pun begitu, dalam dua kalimah syahadah pun begitu. Maka apa yang dia perlu lakukan ialah dia ganti dengan kata nama bagi Nabi Muhammad yang lebih mudah untuk disebut, iaitu diganti dengan lafaz Abul Qasim. Abul Qasim. Kalau dalam bahasa Arab maknanya bacaan dia wa asyhadu anna Abul Qasimi. Wa asyhadu anna Abul Qasimi Rasulullah. Kalau dalam bahasa Melayu boleh je nak sebut dan aku naik saksi bahawasanya Abul Qasim. Dalam hatinya Abul Qasim itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Cuma pada lafaz dia menyebut Abul Qasim kerana Abul Qasim ni adalah kunyah Nabi SAW yang ia merupakan kata nama khas bagi Nabi kita SAW. Maka dia guna kalimah Abul Qasim, juga sah syahadah dia. Sama ada dengan qaf yang biasa ataupun qaf orang Yaman. Orang Yaman disebut qaf dengan ga, Abul Qasim. Abul Qasim disebut. Kedua-duanya adalah sah. Baik, kemudian muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini perlu kita faham tentang makna bila kita mengiktiraf Muhammad Rasulullah, bererti ialah Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Abdullah. Abdullah. Iaitu adalah hamba Allah, manusia. Manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Nabi Muhammad itu Tuhan. Sebahagian orang konon-kononnya mengatasnamakan kesufian, tasawuf contohnya, maka dia masuk konon-kononnya lah, dia masuk pada perbicaraan-perbicaraan yang akhirnya membawa kepada kerosakan akidah. Yang ni ahli sunnah pun tak setuju. Ahli sunnah pun tak setuju bagi golongan mutasawwifah ni, mengatasnamakan sufi untuk menyebarkan kefahaman yang batil. Seperti kefahaman bahawasanya Muhammad itu adalah Allah. Macam ajaran hak kan. Ada ajaran hak dan ajaran selainnya. Ada juga yang selain daripada hak pun ada yang bawa ajaran ni. Bahawasanya Muhammad itu Allah dan Allah itu adalah Muhammad. Ini bercanggah total. Bercanggah total dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bercanggah total dengan akidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu firman Allah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, Qul innama ana basyarum mithlukum. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum. Maka warid dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda kepada para sahabat, Ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Maksud di sini ialah bukan bermakna Nabi ni manusia biasa. Bukan manusia biasa tu dengan erti kata macam mamat kampung, macam kawan-kawan kita, bukan. Makna manusia biasa tu dengan erti kata Nabi bersifat dengan sifat basyariah. Nabi bersifat dengan basyariah. Seperti apa? Seperti Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga berkahwin, Nabi juga ada anak, Nabi juga kadang-kadang ditimpa kesakitan, Nabi juga diuji dan sebagainya. Akan tetapi ada sebahagian daripada sifat khalqiyah Nabi dan khulqiyah Nabi, sifat penciptaan Nabi itu sendiri, diri Nabi itu sendiri dan akhlak Nabi itu sendiri
yang ia berbeza dengan bashar yang lain. Ia berbeza dengan bashar yang lain. Antaranya contoh apa? Daripada khasa'is Nabi, daripada kelebihan Nabi. Contoh dalam Syama'il Muhammadiyah kan, bahawasanya diceritakan tentang peluh Nabi contohnya. Peluh Nabi ini atyabu minal misik, atyabu minat tib. Maksudnya atyabut tib, wangi, bau wangi yang lebih wangi dari minyak wangi peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat mengambil peluh Nabi dan masukkan dalam minyak wangi supaya minyak wangi itu bertambah wanginya. Maka ini adalah daripada khususiat Nabi, daripada perkara yang keistimewaan Nabi. Peluh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah harum baunya. Walaupun Nabi pakai minyak wangi, tapi keharuman Nabi, kalau Nabi tak pakai minyak wangi pun Nabi dah harum dah. Okay. Nabi nak ajarkan kepada umatnya bahawasanya pakai minyak wangi itu adalah sunnah. Maka Nabi SAW pakai minyak wangi. Apa lagi khasa'is Nabi? Contohnya Nabi SAW, apa yang keluar daripada badan baginda itu tidak diiktibar sebagai najis. Apa yang keluar daripada badan baginda, daripada jasad baginda SAW tidak diiktibar sebagai najis. Macam kita, apa yang keluar daripada kubul dan dubur kita adalah najis. Tapi bagi Nabi SAW, apa yang keluar daripada badan baginda, daripada jasad baginda tidak diiktibar sebagai najis. Hatta darah Nabi SAW warid bahawasanya sahabat yang bekam Nabi, dia ambil darah Nabi dan diminum darah Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak berkata kepada sahabat tersebut, kenapa kau minum darah aku, haram, najis, tak. Bahkan Nabi diamkan saja tentang perbuatan sahabat itu. Ini adalah takrir daripada Nabi SAW. Itu antara khasa'is Nabi, antara khususiat bagi Nabi. Itu yang kelebihan Nabi yang tidak ada pada orang yang lain. Contoh lagi, Nabi tidur. Tetapi tidur Nabi bukan seperti kita. Kita kalau tidur jangan tanyalah kan. Kita kalau tidur jangan tanyalah. Kalau bubuh meriam tepi telinga pun kadang-kadang tak bangun juga kan. Tapi Nabi SAW bila tidur, qalb baginda, hati baginda SAW tidak tidur. Tidak tidur. Okey. Qalb Nabi SAW sentiasa berjaga. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bahawasanya kedudukan Nabi SAW adalah manusia. Manusia. Dan bila kita sebut manusia, apa makna manusia? Iaitu anak Adam. Anak Adam. Bila kita sebut anak Adam, maksudnya apa? Maksudnya diciptakan yang mana elemen, essence of creation Adam ini adalah daripada tain, daripada turab, daripada tanah. Okey. Bila Nabi diperintahkan Allah untuk menyebut qul innama ana bashar. Bila Nabi SAW sebut bashar, dan ini adalah ayat yang jelas dalam Al-Quran. Qat'i. Maka tak boleh seseorang dia kata Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya. Ini satu kesalahan juga. Okay. Kita memuliakan Nabi sesuai dengan syarak memuliakan Nabi. Okay, saya ulang balik. Kita muliakan Nabi sesuai dengan syarak memuliakan Nabi. Bukan bermakna bila Nabi diciptakan daripada tanah bererti Nabi tidak mulia. Tak. Kemuliaan itu bukan disebabkan essence of creation. Okey, kemuliaan sesuatu perkara atau seseorang manusia atau sesuatu makhluk ialah apabila Allah muliakan dia. Allah muliakan seseorang, maka mulialah dia, bukan kerana unsur penciptaan baginda, kan? Sebab tu jangan jadi seperti seperti iblis. Iblis bila dia rasa diri dia tu mulia kerana dia diciptakan daripada api,
Maka dia bangkang Allah. Dia kata khalaqtani minan nari wa khalaqta Adam min turab. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Maka katanya Iblis, wa ana afdalu min, aku lebih mulia daripada Adam ni. Buat apa aku nak sujud pada Adam, kata Iblis. Ini yang jadi masalah. Kerana kemuliaan itu bukan daripada jenis unsur penciptaan. Kita kena letak sungguh-sungguh dalam kepala kita supaya faham masalah ni. Okay. Kemuliaan Nabi Muhammad kerana Allah yang muliakan Nabi. Kerana Allah yang muliakan Nabi. Allah yang muji Nabi. Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, contohnya. Allah Ta'ala puji Nabi, sesungguhnya wahai Muhammad, bagi engkau itu adalah akhlak yang sangat agung. Allah juga yang menyebut khairu khalqi, Nabi Muhammad itu sebaik-baik ciptaanku. Nabi juga yang menyebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah penghulu sekalian anak Adam pada hari kiamat. Maka Nabi itu memang mulia kerana Allah Ta'ala muliakan Nabi. Tak perlu kita gunakan hadis. Ada satu masalah tentang masalah Nur Muhammad, tentang masalah Nur Muhammad, yang mana kadang-kadang golongan Al-Wahabiyah ni, golongan Wahabi ni, mereka nak serang ahli sunnah wal jamaah, lalu mereka serang pada masalah Nur Muhammad. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah Nur Muhammad ini, kalau ahli sunnah jamaah yang dijelaskan oleh para ulama kita yang muhaqqiqin, mereka kata Nur Muhammad ini adalah dikutip seperti Imam As-Suyuti, adalah dikutip daripada hadis yang maudhu'. Hadis yang maudhu' yang disandarkan kepada Sayyidina Jabir, sahabat Nabi SAW, yang dikatakan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Kerana ada ciri-ciri hadis maudhu' padanya seperti raqatul lafzi. Yang tu kita akan masuk, itu terlalu detail lah. Nanti insya-Allah one day kita akan cerita juga sehingga sampai kepada masalah. Tapi kita nak terangkan yang tentang masalah ni supaya kita faham bahawasanya Nabi itu adalah Abdullah, adalah hamba Allah. Hamba Allah. Bukan Nabi itu adalah Allah. Kerana tu kita ada dua kalimah syahadah tu. Pertama, mengiktiraf ketuhanan Allah. Okey, yang kedua, kita mengiktiraf kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita jangan ghulu. Jangan jadi orang yang ghulu. Ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga jadi seperti golongan yang macam hak tu. Ajaran hak tu. Sehingga kata bahawasanya Nabi itu adalah Allah. Allah Ta'ala dan Nabi. Kerana Nabi ini adalah asal daripada cahaya. Cahaya itu adalah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu adalah Allah. Maka Nabi adalah Allah. Itu kata mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah kata begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah kata begitu. Kalau ada golongan Wahabi yang menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah atas isu ini, kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar tidak berpegang perkara itu. Yang berpegang dengan perkara itu adalah golongan mutasawwifah. Kita jangan campur aduk. Kerana golongan mutasawwifah ni juga adalah musuh kepada ahli sunnah. Cuma dia masuk dalam mutasawwifah ni mana apa? Pura-pura sufi. Kita ahli sunnah, ya, kita berpegang dengan kesufian. Kita menerima kesufian. Tetapi telah berlaku pada zaman dahulu dan berlaku sekali lagi pada zaman sekarang. Zaman dahulu ada Imam Abul Qasim Al-Qushairi contohnya. Dia mengarang kitab Ar-Risalatul Qushairiyah untuk mensucikan tasawuf umat Islam daripada ajaran batiniyah ni, ajaran mutasawwifah. Sama juga Imam Al-Ghazali bila dia mengarang Ihya Ulumuddin, juga nak mensucikan umat Islam ni daripada akidah golongan batiniyah ni. Jadi kita kena hati-hati dengan masalah ni. Ada sebagian orang dia dakwa tarikat, dia dakwa sufi, tapi hakikatnya akidah bercanggah dengan akidah ahli sunnah pun kita tak terima. Kita tak terima. Yang kita terima adalah yang ikut syarak, yang ikut apa yang Nabi SAW bawa. Jadi bila kita kata ikut apa yang Nabi SAW bawa, maka apakah akidah Rasulullah SAW? Iaitu Nabi menjelaskan baginda adalah hamba Allah. Baginda adalah ciptaan Allah. Baginda adalah bashar. Tetapi bashar baginda tu bukan sebarang-sebarang bashar.
Basyarnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah basyar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatasi sekalian alam, bahkan menjadi rahmat kepada sekalian alam, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harapnya jelas tentang masalah ini. Kemudian Nabi juga adalah rasuluhu, utusannya. Utusannya. Okey. Setiap rasul adalah nabi, tapi bukan setiap nabi adalah rasul. Ya. Beza nabi dengan rasul apa beza dia? Ada beza nabi dan rasul. Okey. Qaul yang muktamad beza nabi dan rasul apa dia? Iaitu beza nabi dan rasul adalah daripada sudut pensyariatan. Okey. Rasul dengan rasul, beza dia ialah rasul yang datang kemudian dia memansuhkan syariat rasul sebelumnya. Contoh syariat Nabi Muhammad memansuhkan syariat Nabi Isa dan syariat Nabi Musa. Itu adalah contoh. Tetapi akidah para rasul dan para nabi yang berjumlah 124,000 orang kesemuanya adalah satu. Satu je. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Agama mereka satu, Islam. Salah kalau kata agama Nabi adalah agama Kristian, agama Nabi Isa Kristian, agama Nabi Musa Judaism. Salah. Okey. Yang benar, agama para Nabi adalah agama Islam. Semuanya daripada Adam sampailah Muhammad. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad, semua para Nabi ini alaihimussalatu wassalam, semuanya beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Yang beza antara mereka syariat je. Apa makna syariat ni? Syariat ni ialah tata cara perjalanan kehidupan dia tu. Bezanya ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, itu syariat. Zaman Nabi Adam, untuk berkembang biaknya zuriat Adam ni mestilah kena ada perkahwinan, kan? Tapi nak berkahwin tu macam mana? Nak berkahwin macam mana? Sedangkan semua manusia pada ketika itu adalah anak Adam. Mana nak berkahwin? Maka Allah Ta'ala memberikan syariatnya. Dia adalah, Allah ni adalah Tuhan. Dia adalah hakim. Maka dia bersifat dengan yahkumu fi mulkihi ma yasha. Dia menghukumkan apa sahaja pada kerajaannya, pada makhluknya, apa yang dia kehendak. Kenapa solat zaman Nabi Musa 2 waktu, tapi zaman Nabi Muhammad 5 waktu? Kerana Allah Ta'ala berkehendak. Itu jawapan paling mudah. Kenapa Allah jadikan 2, Allah jadikan 5 kat sini? Dan Allah Ta'ala kehendak. Dia yang maha menghukum terhadap makhluknya. Kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, kita terima je lah. Itu makna iman, at-tasdiq, membenarkan. Itu makna iman, at-tasdiq. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan 5 waktu solat kita? Kerana Allah Ta'ala berkehendak seperti itu. Allah Ta'ala maha menghukum apa sahaja yang dia kehendak. Maka kita beriman. Kita benarkan, okey, solat 5 waktu, selesai. Jangan jadi golongan liberal, pluralism, golongan yang kaki-kaki bangkang ni. Kaki-kaki bangkang agama ni. Kan? Atas nama, saya ada Islam tafsiran saya sendiri, kata dia. Uish, hebat benar ada Islam tafsiran sendiri pula. Macam golongan liberal, plural ni kan. Golongan sisters in Islam contohnya. Dan sebagainya. Ini bahaya golongan ni. Golongan yang mula menafsirkan agama ikut suka hati dia. Seolah-olah dia ni juga faham isi kandungan Al-Quran. Padahal baca Al-Quran tak betul. Baca terjemahan je. Lepas tu rasa pandai. Rasa faham Al-Quran. Padahal benda fardu ain tak lepas lagi. Benda fardu ain tak lepas lagi. Jadi kita kena faham. Beza syariat apa dia? Beza syariat ni beza tata cara tu. Ibadatnya, munakahatnya, muamalatnya, hukum jenayahnya, hudud dia. Itu semua berbeza di antara satu sama lain. Para Nabi. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeza. Boleh jadi seorang Rasul dia memansuhkan seluruh syariat. Boleh jadi seorang Rasul dia memansuhkan sebahagian syariat. Tapi tugas Rasul adalah
dia datang dengan syariat yang baru. Okay. Jadi contoh Nabi kita, syariat dia solat 5 waktu sehari semalam. Syariat Nabi Musa 2 waktu sehari semalam contohnya. Zaman Nabi Adam kahwin sesama adik-beradik tapi asal berlainan perut contoh. Kan, berlainan perut. Maknanya Sayyidatuna Hawa setiap kali mengandung dia akan mengandung kembar. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Jadi perintah Allah kalau nak berkahwin, laki daripada perut ni kahwin dengan perempuan daripada perut ni. Laki daripada perut ni kahwin dengan perempuan perut tu. Seperti yang berlaku pada Habil dan Qabil. Habil kena kahwin adik Qabil, Qabil kena kahwin dengan adik Habil. Tapi masuk zaman Nabi Muhammad, zaman sekarang, mana boleh kahwin adik-beradik? Adik-beradik susu pun tak boleh kahwin. Adik-beradik susu pun tak boleh kahwin. Adik-beradik apa nama, adik-beradik sebapa pun tak boleh kahwin. Ibu lain-lain bapa satu pun tak boleh kahwin. Kan? Itu menunjukkan bahawasanya syariat itu berbeza-beza di antara satu sama lain. Okay? Itu adalah Rasul. Rasul. Nabi pula macam mana? Nabi beza dia satu je. Senang je. Nabi ni dia hanya meneruskan syariat Rasul sebelum dia. Contoh antara Nabi Musa dan Nabi Isa contoh. Ada Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Okay, yang bukan Rasul. Nabi-Nabi. Kan ada Nabi lain setelah Nabi Musa seperti Nabi Yusha' alaihissalam. Nabi Yusha' ni yang ikut Nabi Musa pergi jumpa Khidir alaihissalam tu. Yang jadi peneman Nabi Musa yang bawa ikan tu. Sampai satu tempat, ikan tu dia makan dengan Nabi Musa alaihissalam. Waktu tu Yusha' belum jadi Nabi lagi. Dia makan ikan, kemudian separuh ikan disimpan kan. Kemudian bila mereka teruskan perjalanan, Nabi Musa tanya berkenaan ikan tu. Maka Yusha' pun, Nabi Yusha' alaihissalam pun cek ikan tu tak ada dah. Dia terlepas dah dekat sana tadi, dah keluar daripada raganya tu, daripada tempat simpan tu. Maka Nabi Musa kata kita pergi balik kat situ. Situlah akan jumpa dengan Khadir alaihissalam. Maka ikan yang lompat masuk laut tu, itu yang diriwayatkan, dikatakan ikan tu lah jadi ikan sebelah tu. Ikan sebelah yang kita makan bakar petai sedap tu, ikan lidah orang panggil. Setengah orang panggil ikan lidah, setengah orang panggil ikan sebelah, setengah orang panggil ikan sisa Nabi. Dia panggil ikan sisa Nabi tu, dipanggil ikan sisa Nabi tu sebab apa? Sebab sisa makan Nabi Musa. Itu diriwayatkan. Okay, dikatakan. Okay. Maka Nabi Yusha' alaihissalam Nabi, setelah daripada peristiwa tu, berlalu satu tempoh, Nabi Yusha' dimuliakan Allah dengan kenabian. Maka jadilah Yusha' itu Nabi. Maka Nabi-Nabi ni mereka bawa syariat Rasul sebelum ni. Syariat Rasulnya. Okay? Dia tak bawa syariat yang baru. Maka Nabi SAW diutuskan ila jami'il khalq. Ila jami'il khalq. Kepada semua makhluk, kepada semua bangsa, kepada semua jenis rupa, segala jenis warna, segala jenis negeri, segala jenis negara, seluruh alam. Sebagaimana firman yang dibacakan tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia beza Nabi kita dengan Nabi-Nabi sebelum ni. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua. Sedangkan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad diutuskan bagi bangsa dan kaum yang tertentu. Sebab tu kalau kita baca sirah-sirah para Nabi sebelum ni kan, ada kaum Nabi Lut, kan? Ada kaum Nabi Shu'aib, ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Yunus, dan sebagainya. Masing-masing ada kaum masing-masing. Dalam kisah-kisah yang dahulu. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada sekalian alam. Itu sebab bila kita sebut ahli kitab, imam kita Imam Asy-Syafi'i kata istinbat daripada ayat Al-Quran utul kitab, daripada utul kitab, yang diberikan kitab. Yang diberikan kitab ni siapa? Siapa umat Nabi Isa dan Nabi Musa tu yang diberikan Injil dan Taurat?
daripada golongan Bani Israel. Dia punya tok nenek tu yang hidup pada zaman Nabi Musa dan Nabi Isa tu yang diberikan kitab. Anak, tok nenek tu yang dulu mereka diberikan kitab. Beriman tak beriman tu soal lain. Yang diberikan kitab tu. Yang diberikan kitab. Kalau kita cerita sekarang, mana ada Yahudi, Bani Israel dan Kristian yang daripada descendants Bani Israel tu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kerana susu galuhnya sampai kepada tok nenek yang dulu menerima kitab, menerima Taurat dan Injil, maka kerana tu mereka dipanggil ahli kitab. Dan ahli kitab ni dipanggil kafir kitabi. Dia kafir, cuma dia kitabi, yang diberikan kitab padanya. Dan hukum kafir kitabi ni, yang ahli kitab ni, dia ada hukum yang khas dia. Orang Islam boleh makan sembelihan mereka jika cukuplah rukun sembelihan semua. Boleh makan sembelihan mereka. Okey, lelaki Muslim boleh kahwin dengan perempuan mereka. Tapi bukan seperti sebahagian orang yang konon-kononnya nak jadi cerdik pandai. Dia kata ahli kitab ni Imam Syafi'i salah, tak tepat, dia kata. Ini adalah bahana dan bala kepada umat Islam. Bila ada orang seperti ni, masalah yang bawa perpecahan. Dia condemn Imam Syafi'i macam dia setara Imam Syafi'i. Ini masalah ni. Hati-hati dengan golongan-golongan seperti ni. Lalu dia bawa lah datang pandangan. Hari ni kalau seorang Cina Buddha, hari ni kalau convert Kristian, dia buat sembelihan, boleh makan sembelihan dia. Masalah semua. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tak diterima benda tu. Sembelihan mereka tu adalah sembelihan yang tidak sah. Kerana mereka bukan ahli kitab. Kerana tok nenek mereka dulu bukan daripada Bani Israel yang diberikan Taurat dan Injil. Kerana asal usul yang diberikan Taurat dan Injil ni bukan untuk orang Sin, bukan untuk orang Cina. Kerana para Nabi sebelum Nabi Muhammad diutuskan bagi kaum dan bangsa tertentu. Mana? Jadi itu yang perlu kita faham juga dalam masalah ni. Maka Nabi kita SAW diutuskan kepada sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Bila kita sebut jami'il khalq, sekalian makhluk, maka makna takrifan dia ialah apa? Makna takrifan dia ialah al-insu wal jin. Manusia dan jin. Sebagaimana yang Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, dan tidaklah aku, mafhumnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan mereka itu diperintahkan untuk beribadah. Maka makna jami'ul khalq ni kepada jami'ul ins wa jami'ul jin. Sekalian manusia dan sekalian jin. Maka jin ni ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Okay, jin yang kafir itu namanya syaitan. Jin yang kafir namanya syaitan. Jin yang muslim dipanggil jin muslim. Dipanggil jin muslim. Dan golongan jin ini mereka juga seperti manusia. Cuma kita dihijab daripada nampak mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka kahwin, mereka punya anak. Yang Islam mereka beramal dengan syariat Nabi Muhammad. Bulan Ramadan mereka puasa lah. Solat mereka 5 waktu sehari. Sebagaimana umat kita yang manusia ni solat 5 waktu sehari. Kita juga golongan jin. Dan golongan jin ini ada di kalangan mereka yang alim. Yang alim. Dan mereka ini ada sebahagiannya, kerana golongan jin ni Allah Ta'ala kurniakan mereka umur yang panjang. Umur yang panjang. Maka jin ni juga ada di kalangan mereka alim ulama. Kerana golongan jin juga perlu belajar fardu ain. Golongan jin juga perlu belajar fardu ain. Kena tahu tentang hukum hakam solat. Sama macam kita kena tahu hukum hakam solat. Hukum hakam puasa, tentang perkara akidah. Jin pun kena tahu juga. Jadi ada di kalangan mereka itu alim ulama. Baik, kemudiannya kata pengarang, sadiqun fi jami'i ma akhbara bih.
Dan Nabi SAW itu serta nabi-nabi yang lain. Okey, serta nabi-nabi yang lain, faham kita? Adalah nabi kita adalah seorang yang benar dalam semua perkara yang baginda khabarkan. Kerana para nabi itu sekaliannya maksum daripada sifat kadzib, daripada sifat dusta. Nabi maksum daripada sifat dusta. Nabi kita dan para nabi sebelumnya semua maksum daripada dosa. Okey, daripada dosa dan maksum daripada perbuatan dusta. Maka para anbiya mereka tidak melakukan dusta. Maka apa yang Nabi SAW khabarkan? Daripada apa? Apa perkara yang Nabi khabarkan tu? Katanya pengarang, wa min zalika, dan di antara perkara yang Nabi khabarkan yang wajib kita imani dan tidak boleh mengingkarinya, azabul qabri wa na'imuh. Adanya azab kubur dan adanya juga nikmat kubur. Ini wajib kita iman setelah daripada nyawa ataupun roh seorang manusia itu dicabut. Okay. Yang mukallaf. Okay. Dicabut oleh malaikat Azrail. Sama ada dia beriman ataupun dia tidak beriman. Setelah dimasukkan dalam kubur, maka kubur ini dia jadi dua je. Sama ada dia jadi raudhatum min riyadil jannah. Dia jadi salah satu daripada seumpama taman daripada taman-taman syurga. Atau hufratum min hufarin niran. Atau dia jadi daripada salah satu daripada seumpama lubang daripada lubang-lubang api neraka. Maknanya dalam kubur, bila semua masuk dalam kubur nanti, kita semua ni, maka berlaku salah satu daripada dua atas kita. Sama ada kubur kita itu jadi seperti taman syurga atau jadi seperti api neraka, lubang api neraka. Kerana yang menerima nikmat kubur itu, maka kuburnya itu diumpamakan seperti taman-taman syurga. Dan yang menerima azab kubur itu diumpamakan kuburnya itu seperti lubang-lubang api neraka. Apakah contoh azab kubur? Ada banyak. Okay. Tapi yang disebut oleh para ulama untuk pengajian fardu ain seperti ini, sedikit je lah disebut secara ringkas sahaja untuk kita ambil ibrah pengajaran. Apa antara azab kubur? Antaranya ialah dia itu kuburnya menjadi sempit sehingga tulang rusuknya bersilang antara satu sama lain. Bersilang. Ini tulang rusuk kan? Bersilang macam kita masukkan jari dengan jari ni. Bersilang. Sempit sesempit-sempitnya. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab kubur. Maka azab kubur itu antaranya ialah kubur itu disempitkan sesempit-sempitnya. Sesempit-sempitnya. Dan kubur itu digelapkan dengan segelap-gelapnya. Kerana kegelapan itu azab. Neraka pun bukan cerah tuan-tuan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, neraka pun gelap. Kerana api neraka itu bukan warna merah, bukan warna oranye. Okey, api neraka tu Allah Ta'ala bakar selama 3,000 tahun. 1,000 tahun yang pertama warnanya merah. 1,000 tahun yang kedua warnanya putih. 1,000 tahun yang ketiga warnanya hitam pekat. Okey. Warnanya hitam pekat. Baik. Maka kuburnya juga sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Fir'aun dan pengikutnya dan ahli keluarganya yang kufur pada Allah, dibentangkan ataupun diperlihatkan kepada mereka ini azab mereka, tempat mereka di dalam api neraka kelak
Ghuduwan wa ashiya. Awal pagi, hujung petang. Maksudnya setiap hari, orang-orang yang menerima azab kubur ni, antara azab kubur yang mereka terima adalah diperlihatkan kepada mereka akan tempat mereka dalam api neraka. Setiap hari, bayangkanlah, Fir'aun ni dah ribuan tahun dah mati. Setiap hari dia diperlihatkan tempatnya dalam api neraka. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Torture lah. Torture lah. Kita kalau kita tengok benda-benda yang mengerikan setiap hari, mental. Kerana ia torture kita punya mental kita. Bayangkan orang yang lihat setiap hari selama ribuan tahun. Masya Allah. Masya Allah. Itu adalah azab kubur. Manakala orang-orang yang menerima nikmat kubur, antara nikmat kubur ialah kuburnya diluaskan. Minimumnya berapa? 70 hasta kali 70 hasta. 70 hasta kali 70 hasta ni kalau kita buat kiraan almost approximately hampir 1 kilometer persegi. Besarnya 1 kilometer persegi. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dalam syurga nanti, syurga, kita doa Allah Ta'ala kurniakan kita syurga. Syurga nanti minimum syurga bagi orang beriman yang paling rendah tarafnya. Yang paling rendah tarafnya. Mungkin kita lah yang paling rendah tarafnya. Allah Ta'ala bagi sebesar dunia ini bi'asyari amthali. 10 kali ganda dunia ni. Bumi ni yang kita tak habis semua tempat kita pergi kan. Malaysia tak habis lagi. Misalkan Malaysia Selangor tak habis lagi. Tak habis jejak lagi semua tempat. Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda bumi ni. Itu minimum. Bayanglah. Kalau tara-tara yang paling rendah pun 10 kali ganda, apa lagi kalau yang tinggi-tinggi seumpama para Nabi, lebih besar lagi lah. Jadi kerana kubur ini menjadi salah satu daripada taman syurga, maka sifat syurga itu luas, maka kubur itu jadi luas. Kubur itu jadi luas, 70 hasta kali 70 hasta. Dan ada sebahagian daripada hamba Allah yang bertakwa, awliya Allah yang salihin, kubur mereka lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Dan kubur mereka diterangi dengan cahaya yang mana level cahaya itu seumpama cahaya malam bulan mengambang. Bukan cahaya tengah hari rembang, tapi cahaya di tengah malam bulan mengambang. Cahaya yang very calm, yang sangat menenangkan. Cahaya yang sangat tenang. Dan kuburnya itu setiap hari akan dipertontonkan padanya juga tempatnya dalam syurga kelak selama sebanyak 2 kali sehari. Ghuduwan wa ashiya, awal pagi dan hujung petang. Maka itu adalah nikmat kubur antaranya. Okey. Dan kita berhenti dulu setakat ni. Akan sambung lagi pada pembahasan tentang apa yang Nabi khabarkan yang wajib untuk kita mengimaninya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? InsyaAllah. Ada tanya dalam komen ni, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita yakin dari wajib akal ke wajib syarak? Tak faham soalan. Apa maksud soalannya? Saya ingat direct cakap dengan Ustaz lagi senang Kita online boleh cakap direct InsyaAllah. Sorry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tidak yang tanya soalan tadi. Ya. Tak ada. Macam ni kemarin kami ada belajar berkenaan dengan wajib syarak dan wajib akal tu kelas sebelum ni lah. So untuk dalam kes kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, adakah kita macam perlu yakin dari segi wajib akal ke ataupun wajib syarak?
dia perbahasan ataupun perbicaraan wajib akal ni di dalam masalah hukum akal lah ni, wajib syarak, wajib akal, mustahil akal dengan harus akal tu ialah pembicaraan supaya kita membezakan tentang perkara-perkara yang wujud daripada sudut keyakinan. Daripada sudut keyakinan secara wajib akalnya, wajib akal ni kita cerita wajib akal. Apa maksud wajib akal? Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Apa yang tidak diterima akal akan ketiadaannya, kerana akal kita menghukumkan tidak, dia mesti ada. Sebagaimana akal kita menghukumkan semua tulisan, setiap tulisan bila kita tengok satu tulisan kan, akal kita langsung menghukum tulisan mesti ada penulis kan. Sebagaimana kita melihat satu lukisan, akal kita langsung menghukum lukisan mesti ada pelukis. Maka akal kita juga bila melihat alam ini, maka akal kita akan langsung menghukum alam ini mesti ada pencipta. Itu dinamakan sebagai wajib akal tadi, yang akan menatijahkan wajibul wujud. Tapi jika ditanya tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, kalimah ni kita dah bahaskan pada awal kuliah itu, bahawasanya dia ada perbahasan kan, kalau dalam mazhab Maliki wajib ucap sekali seumur hidup. Kalau tak ucap, dia lahir Muslim lah. Ni kita cerita bagi yang lahir Muslim, yang lahir mak ayah dia Muslim. Dia lahir Muslim, maka dia wajib mengucap sekali seumur hidup dalam mazhab Maliki. Okey. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata tak wajib ucap. Dia tak wajib ucap. Tetapi wajib ucap dalam solat, kerana mazhab Syafi'i kata bacaan dalam tasyahud akhir tu antara kewajipannya ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Maka setiap kali solat dalam mazhab Syafi'i wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi in general occasion, bukan seperti mazhab Maliki yang kata wajib ucap sekali seumur hidup. Tapi kalau orang tu nak memeluk agama Islam, dia asal lahir kafir. Ataupun dia murtad. Dia nak masuk agama Islam balik. Yang murtad nak masuk agama Islam balik. Yang kafir nak masuk agama Islam. Wajiblah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana nak mengesahkan keislaman itu mestilah dengan binutqi bisyahadatain, dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Okay, soalan kedua tu, Zana Sulaiman tu, tolong baca. Kalau kita buat dosa, mak ayah yang meninggal akan azabkan setiap dosa anak-anak. Tak. Dosa kita lah tanggung. Pasal apa mak ayah kita pula tanggung dosa? Ada pula kita buat dosa yang tanggung tu adalah mak ayah kita tak. Ini jelas dalam Al-Quran pun jelas. Yang menanggung dosa adalah individu tersebut. Tapi di hari akhirat akan saling dakwa-mendakwa. Ini pun kita dah jelaskan pada kuliah yang lepas. Ustaz mungkin faham dia, contohlah mak ayah dia tak didik dia pakai tudung, kemudian mak dia mati, dia free hair lah. Jadi apakah mak dia akan diazab dalam kubur dia sebabkan dia tak didik dia ikut Islam, macam tu lah contoh. Dia azab tak didik, boleh jadi dia azab sebab tak didik. Tapi bukan bermakna setiap kali anak dia buat dosa dia akan diazab. Ini juga kefahaman sebahagian masyarakat yang salah. Ada sebahagiannya kata, contoh kalau isteri keluar rumah tak pakai tudung, suami tanggung dosa. Suami tanggung dosa kalau suami tak tegur. Maksudnya suami berdosa kerana suami tak tegur. Kalau suami dah tegur isteri tapi isteri berkerah juga. Contoh isteri berkerah juga nak buka tudung, tak nak pakai tudung kat luar. Sedangkan suami dah jalankan kewajipan dia untuk menegur. Ayah dah jalankan kewajipan untuk tegur anak. Contoh kan. Ayah jalankan kewajipan untuk tegur anak. Maka lepas tu anak buat dosa, tu dosa anak tu lah. Tapi kalau tak tegur kerana tak tegur tu adalah kategori dia kan. Ada juga jenis anak yang gangster something yang pukul mak ayah ni boleh jadi juga. Jadi mak ayah dia tak tegur tapi ingkar dalam hati.
Sebagaimana Nabi sebut man ra'a minkum munkaran tu. Maka dekat sini kes tu dia case by case lah, dia case by case. Tapi bukan setiap dosa anak, bukan setiap dosa anak buat ayah yang dapat azab dalam kubur. Tak, itu tak betul tu. Okey Ustaz. Ni soalan lagi ni, selawat ni. Oh, ni dah lari topik ni. Okey. Selawat yang sebenar ni, selawat sebenar ada banyak lah selawat. Ada selawat yang warid daripada Nabi. Seperti selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Dan selawat Mikyal Al-Awfa yang Nabi ajar dalam hadis. Dan boleh ke selawat dalam hati? Ia gini, untuk sesebuah zikir itu doa dan selawat ini diucapkan dengan lidah. Diucapkan dengan lidah. Kerana ucapan yang diberi pahala itu atas ucapan. Tetapi dia punya dia punya peringatannya boleh dalam hati. InsyaAllah soalan seterusnya Ustaz. Bawah tu, Nur Azlin Hafiz. Oh tak. Tak juga. Tak juga. Solat tu amalan individu dia lah yang kena solat. Kalau dia tak qada, dia berdosa. Okey, dia berdosa. Qada solat ni atas individual. Dia lain hukum dengan bab. Ada setengah bab lain. Dalam solat tak. Dalam solat dia yang kena solat. Okey, ada soalan lagi insyaAllah. Ada seminit 2 lagi. Kalau ada soalan terus direct tanya Ustaz. Tak. Dia lah kena qada sebelum dia mati. Dia kena qada sebelum dia mati. Kalau bayar fidyah boleh ke Ustaz? Tak ada. Fidyah untuk puasa. Okey, ada soalan lagi insyaAllah. Satu soalan lagi. Okey, tak apa. Kalau Ada soalan tak apa. Jangan tasawurkan soalan. InsyaAllah, terima kasih Ustaz dan juga sahabat yang sama pada malam ini. Jazakumullah ta'ala khair wa ta'ala alamu ahkam. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amin. Mawalah. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lana wa limashayikhina wa jazihim 'anna khaira. وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا